Tuan Ketua, saya cuma nak fokus kepada bab yang ke-12 dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu memperkukuh kecekapan infrastruktur pengangkutan dan logistik. Dalam industri pengangkutan ini ada pelbagai sektor. Salah satu sektor yang paling utama ialah sektor penerbangan. Kerana sektor penerbangan ini merupakan penghubung antara negara kita kepada dunia luar. Bukan itu saja, ia juga memainkan satu peranan yang agak strategik, iaitu merupakan pemangkin kepada industri perancangan. Kerana sektor penerbangan yang dinamik, yang kuat, akan dapat membawa lebih ramai pelancong ke negara kita. Tetapi dengan duka citanya, saya membaca keseluruhan bab ke-12 ini dalam RMK 12, tidak ada satu perancangan yang spesifik untuk menaik taraf mana-mana lapangan terbang di seluruh negara kita. Tahu saya setakat ini ada projek yang sedang menaik taraf lapangan terbang, hanyalah lapangan terbang Kota Baru dan juga lapangan terbang Sandakan. Tetapi dalam dokumen IMK 12 ini, tidak ada apa-apa perancangan spesifik untuk mana-mana lapangan terbang. Tetapi saya melihat ini bahawa ada pelbagai permintaan. Semasa saya di Kementerian Pengangkutan, saya faham bahawa setiap negeri meminta supaya dipertimbangkan untuk menaik taraf lapangan terbang mereka. Khususnya bandar-bandar sekunda seperti Pulau Pinang, Ipoh, Kuantan, Alor Setar, Sandakan, Tawau, Sibu, Miri, Bintulu dan sebagainya. Semua lapangan terbang ini memang memerlukan penaik tarafan. Walaupun sekarang ini sektor penerbangan sedang menghadapi penguncupan kerana permintaan yang berkurangan dan sebagainya. Tetapi kita yakin bahawa post-COVID ini, sektor penerbangan ini akan naik semula. Permintaannya akan meningkat semula. Dan sudah tentunya keperluan untuk lapangan terbang akan meningkat. Jadi kita perlu merancang untuk masa depan. Kerana pembangunan lapangan terbang ini memakan masa. Dia bukannya hari ini kita rancang, tahun depan kita terus dapat menaik taraf lapangan terbang. Ia mengambil masa bertahun-tahun. Sebelum ini banyak syarikat swasta yang sebenarnya telah pun memberikan pelbagai cadangan kepada kerajaan untuk mengoperasikan lapangan terbang ataupun membangunkan lapangan terbang melalui private initiative. Tetapi kita tahu bahawa oleh kerana model lapangan terbang pada ketika ini, kerajaan terikat dengan operating agreement dengan MAHB, iaitu syarikat operasi lapangan terbang di negara kita, walaupun merupakan sebuah syarikat milik kerajaan, tetapi ia merupakan satu syarikat tersenarai. Apa-apa keputusan yang melibatkan daripada operating agreement ini, maka ia memerlukan keputusan daripada pemegang saham. Saya nak mencadangkan kepada kerajaan. Kerana kita tahu bahawa pembangunan lapangan terbang ini memakan belanja yang cukup besar. Dan oleh kerana kekangan peruntukan pembangunan dalam belanjawan kita setiap tahun, maka kerajaan memerlukan satu model pembangunan dan pembiayaan lapangan terbang yang baru. Dan sebelum ini, pernah pun ada kajian oleh pihak khazanah untuk melihat bagaimana kita dapat melihat satu model baru. Saya suka mencadangkan kepada kerajaan supaya melihat untuk mempertimbangkan, untuk menyasenaraikan ataupun dalam bahasa Inggeris dengan izin, to take MAHB private. Kerana sekarang ini merupakan satu syarikat tersenarai. Kalau kita mengambilkan syarikat ini menjadi satu syarikat milik kerajaan secara penuh, tidak disenaraikan, maka kerajaan mempunyai satu ruang yang lebih besar dan lebih bebas untuk lihat bagaimana kita dapat mencari syarikat-syarikat operasi yang lain untuk kita berusaha sama untuk membangunkan lapangan terbang. Saya faham bahawa lapangan terbang ini merupakan aset strategik negara. Saya tidak mencadangkan bahawa lapangan terbang ini dijual. Bukannya seperti apa yang dicadangkan untuk lapangan terbang Subang. Tetapi dia mesti dikuasai oleh khazanah, dikuasai oleh kerajaan melalui khazanah. Tetapi khazanah boleh mencari syarikat-syarikat swasta yang lain untuk berusaha sama supaya bersama-sama untuk menaikkan ataupun membangunkan lapangan-lapangan terbang. Yakinlah bahawa terdapat banyak pihak swasta yang ada minat untuk membangunkan lapangan-lapangan terbang kecil, termasuklah Kuantan, termasuklah Ipoh, Sandakan, Tawau dan sebagainya, supaya melebarkan landasan lapangan terbang itu dan juga membesarkan lapangan terbang. Tuan Ketua, perkara yang kedua yang saya nak menyentuh ialah berkenaan dengan sektor real.
Dalam dokumen RMK 12 ini, dinyatakan bahawa salah satu projek menaik taraf landasan kereta api KWDT 2 akan siap pada tahun 2026. Tetapi saya nak mempersoalkan, bagaimana kerajaan boleh memastikan projek ini siap pada tahun 2026? Kerana sekarang ini projek ini tergendara. Projek ini telah diberhentikan oleh pihak Kementerian Pengangkutan. Menteri Pengangkutan kononnya nak menjadi hero. Dia batalkan kontrak projek tersebut kepada syarikat Daya Maju LTAT. Kononnya mendakwa bahawa projek ini diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan secara rundingan terus. Padahal projek ini telah dianugerahkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Kita hanya menyambung dan kita merunding semula dengan satu kos yang lebih rendah. Tetapi sekarang ini projek ini telah dibatalkan. Kontrak itu telah dibatalkan. Dan syarikat itu telah membawa kerajaan ke mahkamah. Dan terdapat banyak implikasi perundangan dan kewangan terhadap projek ini. Kemungkinan di mahkamah bertahun-tahun. Projek ini tak dapat jalan. Landasan itu tidak dapat digunakan. Jadi saya nak mempersoalkan bagaimana kerajaan akan pastikan projek KWDT 2 ini dapat disiapkan sebelum tahun 2026. Perkara yang kedua berkenaan dengan sektor rail, Datuk Ketua, ialah berkenaan dengan projek ECRL. Saya masih mengekalkan pendirian bahawa jajaran yang paling strategik untuk ECRL ialah menggunakan jajaran selatan yang telah pun dirundingkan semasa era pentadbiran Kerajaan Pakatan Harapan. Kerana ia bukan sahaja dapat memberikan tempias ekonomi kepada Negeri Sembilan, tetapi jajaran selatan ini adalah lebih strategik. Kerana jajaran ini akan sampai ke Westport secara terus melalui Pulau Keri. Dan Pulau Keri ini telah pun dilihat dan telah dipertimbangkan sebagai pembangunan pelabuhan ketiga untuk masa depan di Pulau Keri. Jadi jajaran itu melalui Pulau Keri, ia tentunya akan memberikan satu kepentingan strategik untuk negara. Dan salah satu perkara yang saya juga nak mencadangkan kepada Yang Berhormat Jelly untuk melihat ialah kalau ia melalui jajaran selatan, dia melalui Putrajaya, ia boleh disambung terus ke KLIA melalui KLIA Transit. Dan ini akan memberikan satu kelebihan kepada negeri-negeri pantai timur. Kerana dengan adanya sambungan ini, maka ECRL boleh menghubungkan antara KLIA dengan negeri-negeri pantai timur. So tentu ini memberikan satu impak positif kepada negara kita. Dan juga jajaran yang dicadangkan oleh Kerajaan Persekutuan pada hari ini, iaitu menggunakan jajaran utara, ia akan memberikan kesan dan impak sosial dan alam sekitar yang cukup besar. Laporan EIA sedang dipamerkan sekarang ini. Banyak kesan-kesan alam sekitar terhadap Batu Dam, terhadap perkampungan Melayu di Jalan Custom dan sebagainya. Jadi ada banyak kawasan perumahan yang perlu dikosongkan untuk projek ini. Jadi kalau untuk meminimalkan kesan impak sosial dan juga alam sekitar, yang paling baik kerajaan menggunakan cadangan Kerajaan Pakatan Harapan untuk mengalih jajaran itu ke jajaran ke selatan melalui Negeri Sembilan, masuk balik ke selatan Selangor dan sampai ke Westport melalui Pulau Keri. Dan dengan itu, jajaran ini akan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Kerana pendirian Kerajaan Negeri Selangor ialah tidak menyokong jajaran yang dicadangkan oleh pihak kerajaan pada hari ini melalui Serendam. Jadi saya harap dan saya pohon supaya pihak EPU melihat semula cadangan ini dan pastikan projek ECRL dapat dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan Negeri Selangor dan juga Negeri Sembilan. Tuan Ketua, perkara ketiga ialah berkenaan dengan sektor logistik. Sektor logistik ini memang mempunyai potensi yang cukup besar dan tinggi untuk dibangunkan. Dan ini merupakan satu sektor yang amat penting untuk negara kerana bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi dari segi strategi. Tetapi kita dibelenggu dengan pelbagai dasar-dasar ataupun karena birokrasi, dan antara yang terbaru ialah berkenaan dengan pemilik-pemilik syarikat freight forwarders ini yang disyaratkan untuk mesti melaksanakan dasar ikuti 51% pemilik Bumiputera. Tetapi pada masa yang sama, syarikat yang telah diberikan status IILS, International Integrated Logistics Service, yang dipunyai oleh syarikat asing, dikecualikan daripada syarat ini. Jadi adalah amat tidak adil kepada syarikat-syarikat tempatan dikenakan syarat yang sama
tetapi syarikat asing tak perlu. Jadi di mana semangat keluarga Malaysia? Seolah-olah kalau syarikat itu dipunyai oleh pemilik bukan bermitra, mereka tak boleh terus beroperasi dalam sektor ini. Saya tahu bahawa ada agenda untuk memperkasakan pemilikan ekuiti di kalangan bermitra. DAP tidak membantah. DAP menyokong usaha kerajaan untuk memperkasakan ekuiti bermitra. Tetapi caranya kena betul. Pendekatan perlu dikaji semula. Dan dasar itu perlu dilihat semula. Kerana seperti yang dikatakan oleh yang berhormat Ketua Pembangkang, pendekatan yang digunakan pakai hari ini ialah pendekatan tahun 70. Sudah ketinggalan zaman. Ia disalahgunakan. Jadi pada hari ini, walaupun sejak tahun 1990, syarikat-syarikat logistik ini disyaratkan 51 ekuiti bermitra. Tetapi kita tahu, umum diketahui, bahawa kebanyakan syarikat-syarikat ini adalah syarikat Alibaba. Di mana walaupun di atas kertas dimiliki oleh bermitra, tetapi di belakangnya dia pemilik bukan bermitra. Jadi untuk membantu bermitra, saya cadangkan dan saya pohon supaya kerajaan mengkaji untuk meliberalisasikan sektor ini, dan apabila diliberalisasikan, kerajaan akan mengetahui secara spesifik mana satu syarikat ialah milik Bumiputera, dan bantulah syarikat-syarikat Bumiputera ini bagi grant kepada mereka untuk digitalisation dan sebagainya, untuk menjadikan mereka sebagai syarikat yang bertaraf antarabangsa, yang bertaraf boleh berdaya saing di peringkat antarabangsa. Jadi saya harap Tuan Ketua, kerajaan akan mengkaji semula dasar ini supaya ia tidak menjadi satu polemik di kalangan rakyat kita. Pada satu pihak, kerajaan mewawakan semangat keluarga Malaysia. Tetapi dengan dasar seperti ini, ia akan menjadi satu polemik di kalangan Bumiputera dan bukan Bumiputera. Jadi saya mohon supaya kerajaan melihat semula dan mengkaji semula dasar-dasar ini. Seterusnya, Datuk Ketua, secara kesimpulan, saya mengucapkan terima kasih kepada EPU kerana mengiktiraf inisiatif yang dibawa oleh Kerajaan Pakatan Harapan untuk pengangkutan awam. Khususnya dalam dokumen ini ada disebut salah satu usaha utama yang telah dilaksana untuk meningkatkan perkongsian mood pengangkutan awam ialah pengenalan insentif PAS tanpa had My100. Saya harap inisiatif ini akan diteruskan dan supaya pengguna pengangkutan awam terus mendapat manfaat dan faedahnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Seremban. Soalnya saya menyebut Yang Berhormat